Puan Yani Petrul, terima kasih kepada 6 orang ahli yang berhormat yang berbahas. Yang pertama kepada yang berhormat Terbal berkenaan dengan informasi data penambahbaikan yang dibuat kepada keperluan saringan senarai sekatan pelanggan dalam dokumen polisi pengubahan wang haram atau anti-money laundering atau AML, pencegahan pembiayaan keganasan, countering financing terrorism, pencegahan pembiayaan percambahan, countering proliferation financing adalah untuk memberi pencerahan bahawa keperluan sekatan kewangan bersasar adalah terpakai ke atas semua pelanggan tanpa mengira amount transaksi. Data minimum yang diperlukan bagi saringan senarai sekatan adalah 3: nama penuh, nombor kad pengenalan atau dokumen rasmi dan tarikh lahir. Keperluan sekatan kewangan bersasar yang digariskan adalah dalam dokumen tersebut bertujuan untuk mematuhi keperluan revolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di samping memastikan penyelarasan dengan saranan pasukan petugas tindakan kewangan. Langkah yang diambil oleh Bank Negara adalah selari dengan keperluan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan, pencegahan pembiayaan pencambahan antarabangsa. Kita faham tentang akan membawa ketidakselesaan atau merumitkan, tapi ini adalah untuk faktor-faktor keselamatan. Berkenaan dengan yang berhormat Terbal juga berkenaan dengan Seksyen 89A, objektif pindaan berkenaan skop kebolehterimaan keterangan adalah bagi memudahkan pendakwaan dalam membuktikan kes-kes berhubung pengiriman wang tidak berlesen. Ketika ini, pendakwaan dikehendaki untuk memanggil pembuat keterangan atau maker of the evidence untuk menghadiri mahkamah bagi memastikan keterangan-keterangan tersebut diterima oleh mahkamah. Memandangkan pembuat keterangan bagi kes-kes pengiriman wang tidak berlesen kebanyakannya melibatkan wang asing yang telah pulang ke negara asal mereka pada masa kesalahan-kesalahan ini didakwa, pegawai penyiasat menghadapi kesukaran bagi mendapatkan pembuat keterangan ini untuk hadir ke mahkamah. Pindaan ini juga membenarkan keterangan ini diterima oleh mahkamah tanpa keperluan untuk memanggil pembuat keterangan tersebut. Baru-baru ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Seksyen 61A Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 adalah tidak bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan memandangkan keadaan unik kes-kes ATISOM di mana ianya melibatkan mangsa-mangsa wang asing yang dibawa masuk ke negara ini melalui cara yang salah. Keseluruhannya, Mahkamah perlu menimbang kesemua keterangan dalam membuat keputusan dan tidak bersandar semata-mata kepada keterangan yang diterima melalui Seksyen 80A sahaja. Juga pertanyaan terakhir daripada yang berhormat Terbal tentang Seksyen 66A. Ini juga mahkamah masih lagi mempunyai budi bicara dalam mengeluarkan perintah perwujudan di bawah Seksyen 66A sekiranya kesalahan ini dibuktikan terhadap tertuduh. Hanya harta yang berkaitan dengan kesalahan itu atau telah digunakan dalam perakuan kesalahan itu boleh diwujudkan di bawah Seksyen 66A. Kepada yang berhormat Rompin, berkenaan dengan menggunakan saluran PPW. Jadi Bank Negara telah dan akan terus mengambil inisiatif untuk menggalakkan pengguna menggunakan pengendali yang sah bagi aktiviti, termasuk meningkatkan kebolehcapaian pelanggan ke saluran formal dan juga melaksanakan program pendidikan dan kesedaran untuk mendidik dan memperkenalkan pengguna kepada rangkuman saluran PPW yang formal. Okay. Juga berkenaan dengan mengawal kegiatan penyeludupan wang keluar dari negara melalui pengurup wang terutamanya di sempadan Johor dan Singapura. Berdasarkan pengawasan Bank Negara dan siasatan ke atas tip-off yang diterima daripada peserta industri dan orang awam, aktiviti penyeludupan wang keluar dari negara kebanyakannya melibatkan pengendali tidak berlesen.
Justru pengukuhan APPW adalah penting dalam meningkatkan keberkesanan tindakan penguatkuasaan bank negara bagi membendung industri daripada disalahgunakan sebagai saluran untuk aktiviti ML atau TF dan aktiviti haram termasuklah penyeludupan wang. Untuk maklumat, dari tahun 2017 hingga 2022, sejumlah 155 kes aktiviti PPW tidak berlesen telah diambil tindakan penguatkuasaan. Ini termasuk melibatkan entiti yang mempunyai kes pendakwaan yang masih berlangsung, entiti yang telah dikeluarkan perintah Mahkamah Sivil dan entiti yang telah disabitkan kesalahan. Bagi membendung aktiviti penyeludupan wang di kalangan pengendali pengurupan wang berlesen, Bank Negara telah memperkenalkan langkah pencegahan dengan memperketatkan syarat pelesenan seperti keperluan memenuhi kriteria minima, layak dan sesuai bagi individu yang bertanggungjawab atas perniagaan tersebut. Juga berkenaan Yang Berhormat Rompin berkenaan dengan disebut tentang ilustrasi, okey, berkenaan dengan kita mesti pastikan bahawa mereka berurusan dengan pengendali PPW yang sah. Okey, pihak-pihak yang disebut di dalam ilustrasi perlu memastikan bahawa pengendali PPW adalah sah apabila berurusan dengan mereka. Pihak-pihak tersebut boleh merujuk senarai pemegang lesen dan ejen perniagaan perkhidmatan wang yang disediakan dalam laman sesawang Bank Negara untuk mengenal pasti pengendali PPW yang sah. Nama-nama syarikat yang tidak lagi beroperasi di bawah APPW juga akan disenaraikan dalam laman sesawang Bank Negara untuk rujukan pengguna. Penipuan kewangan di kalangan rakyat, Bank Negara juga telah melaksanakan pendekatan menyeluruh untuk mencegah kes-kes penipuan kewangan atas talian, terutama yang melibatkan langkah-langkah pencegahan dan pendidikan dan kesedaran. Sebagai langkah pencegahan, Bank Negara telah menetapkan keperluan untuk bank-bank memastikan kawalan dan standard keselamatan mereka sentiasa berada pada tahap tertinggi pada setiap masa, terutamanya bagi perkhidmatan pembangkang internet dan mudah alih, selaras dengan pengumuman Bank Negara pada September 2022. Yang Berhormat Rasa berkenaan dengan tempoh masa minimum hukuman penjara mandatory. Cadangan hukuman penjara mandatory mengambil kira prinsip kesetimpalan, prinsip of proportionality, di mana mahkamah boleh menggunakan kuasanya untuk menetapkan hukuman yang sewajarnya dan bersesuaian. Maka cadangan ini tidak menetapkan tempoh masa minimum untuk hukuman penjara mandatory. Tentang harta yang boleh dilucutkan, ini tafsiran perkataan harta meliputi aset yang didapati telah digunakan dalam perlakuan sesuatu kesalahan. Contohnya, wang kertas dan komputer yang digunakan dalam pelaksanaan perniagaan pengiriman wang tidak berlesen. Ia juga merangkumi duit atau hasil daripada aktiviti PPW tidak berlesen seperti yang ditarifkan di bawah Seksyen 2 APPW. Juga Yang Berhormat Rasa mengenai siasatan tidak dijalankan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Tujuan penguatkuasa di bawah AMLA adalah bagi membendung pengubahan wang haram, manakala penguatkuasa di bawah APPW pula lebih fokus bagi membendung aktiviti pengiriman wang yang tidak berlesen atau hawala. Terdapat banyak kes-kes pengiriman wang tidak berlesen yang tidak melibatkan pengubahan wang haram, terutamanya aktiviti runcit dan kesalahan kerap kali hanya melibatkan jumlah wang yang kecil. Kes-kes ini selalunya tidak melibatkan kesalahan yang perlu dibuktikan di bawah AMLA. Justru lebih praktikal bagi membuktikan elemen-elemen di bawah APPW bagi tujuan pengiriman wang tidak berlesen. Yang Berhormat Greg, untuk maklumat Yang Berhormat, perkara yang dibangkitkan bukan di bawah Kementerian Kewangan. Akta Pinjaman Wang adalah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT. Berkenaan dengan pinjaman wang, boleh terusnya. Yang Berhormat Petaling Jaya tentang menaikkan kos kepada pemegang lesen.
Kita memang ada mengkaji, tapi adakah kita mengenakan beban pengawalan yang berlebihan? Tidak. Cadangan pinaan APPW tidak akan mengenakan beban pengawalan yang berlebihan atau kos tambahan yang signifikan ke atas peserta industri. Ini adalah kerana pindaan tersebut hanya melibatkan cadangan-cadangan untuk meningkatkan keberkesanan pihak penguatkuasa dalam mengambil tindakan yang lebih cekap ke atas aktiviti PPW yang tidak berlesen dan ketidakpatuhan oleh pemegang lesen. Yang akhirnya, yang berhormat Arau, Bank Negara telah dan akan terus mengambil inisiatif untuk menggalakkan pengguna menggunakan pengenali yang sah. Okey, termasuk seperti saya telah tadi ulangkan, meningkatkan kebolehcapaian pelanggan ke saluran formal dan juga pendidikan ini amat penting. Secara keseluruhan, saiz aktiviti PPW formal yang merangkumi aktiviti pengurupan wang, pengiriman wang dan mata wang borong adalah kurang daripada 5% KDNK bagi tahun 2022. Manakala aktiviti PPW melalui saluran tidak formal untuk pengiriman wang pekerja adalah dianggarkan berjumlah kira-kira 2% KDNK negara bagi tahun 2022. Namun ini tidak mengambil kira aktiviti pemindahan dana bagi tujuan aktiviti haram yang sukar dikesan. Buat sementara ini, sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 14. Fasal-fasal 1 hingga 14 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Puan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan